Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi untuk kita bertemu dan kita sama-sama berbincang atau berbicara atau berdiskusi tentang perkara-perkara yang memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada minggu lepas saya dah sebut mukaddimahnya kepada kepentingan kita menjaga akidah. Kepentingan kita menjaga akidah, iaitu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sudah nyatakan betapa kalimah syahadah la ilaha illallah bukan sekadar diucapkan dengan lisan sahaja, akan tetapi perlu dipenuhi 7 syaratnya supaya kalimah syahadah itu benar-benar memberikan manfaat kepada kita. Jadi insya-Allah, kalau ada orang tanya apa sebenarnya perbincangan kita, topik perbahasan kita adalah tentang tauhid, yang mana kita nak ambil ataupun kita nak bahaskan akidah kita ni, tauhid yang kita pegang ini, apa sandarannya dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey? Sebab akidah ni kepercayaan. Dinamakan akidah dalam bahasa Arab dengan perkataan akidah berasal daripada perkataan aqada, iaitu simpul. Jadi akidah ni adalah simpulan. Okay? Simpulan. Kalau kita baca surah Al-Falaq, wa min syarrin naffathati fil uqad. Uqad, ain, qaf, dal. Apa maksud uqad? Simpulan. Kenapa akidah dinamakan akidah? Kerana kepercayaan ni adalah sesuatu yang tersimpul kukuh dalam hati kita. Okey? Jadi akidah ni adalah kepercayaan yang kukuh, yang kalau kita dah percaya, sukar untuk kita lepaskan dia, dan kita akan buat apa saja dalam kehidupan ini sesuai dengan apa yang kita simpulkan itu. Kalau orang percaya kepada Allah, dia akan buat kerja dia ni untuk Allah. Kalau dia dah percaya kepada hari akhirat, dia akan buat hidup dia ni untuk memenuhi hari akhirat. Kalau dia tak percaya kepada hari akhirat, dia pun hiduplah seperti orang yang tak percaya hari akhirat. Maknanya akidah ni suatu kepercayaan yang kukuh dalam diri kita. Dan untuk mempercayai sesuatu, kita mesti sandarkan kepercayaan itu kepada sandaran yang kukuh. Takkanlah seorang tu percaya kepada sesuatu tanpa sandaran atau sekadar sangkaan. Seperti yang berlaku kepada orang-orang yang musyrik, orang yang jahil. Dia buat patung, dia bentukkan patung tu,
Dia letak rupa, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada kaki, ada tangan. Daripada benda kosong jadi ada. Kemudian dia letak pula kepercayaan bahawa patung tersebut mempunyai kuasa ataupun perantara antara dia dengan Tuhan. Atas dasar apa kepercayaan itu berlaku? Apa asas dan sandaran dia? Kalau kita tanya dia, apa sandaran kamu percaya patung ni boleh memberikan manfaat dan mudarat? Apa rasa-rasa kita jawapan dia? Apa jawapan dia? Kita boleh tak tolong fikir untuk dia orang? Supaya kita tak terlibat seperti mana dia orang terlibat. Agak-agak apa asas kepercayaan dia? Sebagai perantaraan. Iyalah dia percaya, tapi apa sandaran dia percaya? Benda tu adalah perantaraan dia. Betul. Dia percaya sandaran dia sebab dulu nenek moyang kami buat macam ni. Jadi kami pun percayalah bahawa benda ni menjadi perantara. Sandaran dia adalah amalan nenek moyang. Dan Allah pun kata macam tu juga. Allah Ta'ala kata, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka kata, tak, kami nak ikut apa yang kami dapati atasnya nenek moyang kami. Jadi sebenarnya sandaran dia, kenapa dia sembah dan percaya patung tu ada kuasa, hanyalah sebagai sangkaan mereka kerana mereka tengok nenek moyang mereka buat macam tu. Allah Ta'ala jawab, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Bagaimana sekiranya nenek moyang mereka itu tidak mendapat petunjuk yang benar. Jadi kalau sandaran kamu sekadar ikut je, boleh jadi kalau orang tu terjun dalam lubang, kamu pun ikut terjun dalam lubang jugalah. Sebab apa? Sandaran kepercayaan kamu tu adalah sandaran yang rapuh. Yang mana kalau kita teliti betul-betul, macam mana dia boleh jadi perantara antara dengan dia dengan Tuhan kan? Apa lagi sandaran dia? Tak ada. Dia tengok orang macam tu, dia buat laju macam tu juga. Ya? Jadi kita ni jangan jadi macam dia. Jangan dia, macam dia orang. Kita ni kepercayaan kita mesti dibina di atas keyakinan dan asas yang jelas. Okey? Asas yang jelas. Keyakinan kita mesti dibina di atas bukti yang nyata. Kenapa kita percaya kepada kewujudan Allah? Mesti ada bukti dia. Walaupun hari ni kita tak nampak, tapi ada bukti yang menunjukkan Allah tu wujud. Okey? Walaupun kita tak nampak. Kenapa kita percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah? Kerana ada bukti yang wujud. Sebab apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah? Kenapa kita percaya Al-Quran itu kalam Allah? Sebab ada bukti yang menunjukkan Quran betul-betul kalam Allah. So kita nak bina akidah kita di atas bukti. Kita nak bina akidah yang kita simpulkan dalam hati ni di atas sandaran yang betul-betul kukuh. Bukan sekadar sangkaan dan ikut-ikutan. Atas sebab itulah kita mesti kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kita dah selesai tentang bukti kewujudan Allah. Apa bukti kewujudan Allah? Secara ringkas kita kata ada banyak bukti. Cuma dalil paling utama sekali ialah kita wujud, alam ini wujud, mesti ada pencipta dia.
Dan dalam banyak-banyak yang mencipta, dalam banyak-banyak yang disembah ni, yang diangkat menjadi Tuhan, tak ada satu pun mengaku dialah cipta langit dan bumi kecuali Allah. Okey? Ada tak orang lain mengaku? Saya tanya ni, ada tak orang, sejauh pembacaan, pengamatan kita, ada tak orang berani mengaku dia cipta langit dan bumi? Dia tanya Tuhan-Tuhan lain, mereka akan kata tu dewa lah, tu hak ni lah, tu macam ni, penjaga tu. Tapi betul tak dia yang cipta? Tak ada orang yang mengaku, melainkan satu je mengaku, Allah. Sebab alam ini bukti wujudnya pencipta. Dan tak ada yang mengaku sebagai pencipta melainkan Allah. Okey. Kemudian diutus pula Rasul. Macam mana Rasul ni boleh jadi bukti bahawa dia betul-betul Rasul? Salah satunya, saya sebut secara ringkas lah ni sebab kita akan pergi kepada ayat Quran. Bukti bahawa Rasul tu adalah Rasul sebab dia boleh bagi tahu benda orang yang tak boleh difikirkan dengan akal. Tapi benda tu benar. Jadi membuktikan dia menerima sesuatu dari yang maha mengetahui. Iaitulah Tuhan Allah. Sebagai contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup di padang pasir, tak ada makmal sains, tak ada teropong. Dia panggil apa? Yang tengok bintang tu dia panggil teleskop. Tak ada teleskop, tak ada makmal sains, tak ada buku sejarah, tak ada arkeologi, tak ada apa semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di Mekah, di Madinah, tak pernah keluar daripada Jaziratul Arab. Tapi boleh tahu cerita Fir'aun di Mesir. Boleh tahu tentang kejadian di dalam rahim, status penciptaan manusia daripada benih, kemudian darah, kemudian daging, kemudian tulang. Yang mana manusia tahu benda ni, kita baru tahu dengan ilmu hot scan sains ni, baru 1900 lebih kurang macam tu je. Maknanya setelah 1000 tahun lebih, baru manusia secara saintifik boleh mengiyakan apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu 1400 tahun dulu. Dia tak ada makmal sains, tapi dia boleh cerita. Siapa yang cerita? Nabi Muhammad ke siapa sebenarnya? Tak, dia menerima wahyu. Itu bukti bahawa dia menerima wahyu dari Allah. Dia boleh cerita tentang Fir'aun. Fir'aun mati lemah di laut. Mumia dia ditemui dalam piramid. Mumia duduk atas darat. Tapi cerita Quran, mati lemah di laut. Macam mana orang mati di laut, duduk dalam laut lah, apa duduk atas darat. Tapi bila tahun 70-an, orang ambil mumia Fir'aun, pergi dekat Perancis, buat scan, ada kandungan garam dalam paru-paru Fir'aun, menunjukkan sebelum dia mati, dia telah sedut air laut. Macam mana Quran boleh cerita tahun 1970-an baru orang boleh dapati benda tu benar? Sebab Nabi menerima wahyu dari Allah. Itu bukti dia Nabi. Okay? Kenapa cerita Nabi Musa dengan Fir'aun Allah gelar Fir'aun? Nabi Yusuf dengan pemerintah Mesir digelar Al-Malik, padahal dua-dua duduk di Mesir. Kenapa cerita Nabi Musa Allah gelar Raja Mesir dengan Fir'aun? Zaman Nabi Yusuf Allah gelar Raja Mesir dengan Al-Malik. Sebab dia duduk, hak ni kerajaan Mesir lama, hak ni kerajaan Mesir baru. Kerajaan Mesir lama guna nama raja, kerajaan Mesir baru guna Fir'aun. Tepatnya penggunaan tu menunjukkan ni cerita zaman dulu. Macam mana Nabi Muhammad boleh bezakan? Tak, sebab Nabi menerima wahyu. Banyak sangat bukti kebenaran Al-Quran bahawa dia bukan datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kita dah ada bukti kenapa kita sembah Allah, kita dah ada bukti kenapa kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dah ada bukti bahawa Al-Quran adalah kalam Allah yang maha suci. Jadi
kembali kepada topik asas kita, membina keyakinan dan akidah kita. Cara paling baik untuk kita bina kepercayaan dan simpulkan ketak-ketak dalam diri kita tidak lain dan tidak bukan kembali kepada kalam Allah iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu hadis. Jangan percaya sekadar. Sebab apa kata gitu? Sebab orang dulu-dulu kata macam tu. Itu yang kita percaya kadang-kadang benda khurafat ke orang dulu-dulu tu. Tengah nak bermusafir tiba-tiba ular lalu. Sudah. Tak jadi. Pusing balik. Kenapa? Tu tanda bahawa ni adalah perkara buruk akan berlaku depan nanti. Kenapa kamu percaya macam tu? Tahu orang dulu-dulu kata macam tu. Itu asas kepercayaan yang rapuh. Pasal apa? Sebab apa kaitan ular lalu dengan benda buruk? Ular tu dia bukan boleh memberikan manfaat atau mudarat. Dia tahu dak benda gaib. Dia tahu ke masa depan. Ke memang ular tu baik hati nak bagi tahu kita jangan pergi. Dia berlalu, jangan pergi. Maknanya dia tanda nak bagi tahu kita jangan pergi. Baik hatinya ular tu. Ke lagu tu lah. Tiba-tiba banyak lagi kepercayaan kita. Tak nak bagi hujan turun, nak kenduri. Apa orang buat? Campur baju atas atap bumbung. Campur baju. Kenapa itu? Orang dulu-dulu. Siapa pernah buat? Taubat dah. Kalau dulu buat, taubat lah. Alhamdulillah. Dah taubat tu okey lah. Alhamdulillah. Semoga Allah terima kita taubat kita. Dulu-dulu kita tak tahu kan. Kita ikut je. Tapi apa asas kepercayaan tu? Orang dulu-dulu. Sekarang ni tak nak dah. Kita nak kepercayaan kita dibina di atas asas yang kukuh. Banyak sangat kepercayaan dulu-dulu. Nak lalu tepi pokok besar kena berhenti minta izin dulu. Tok, nenek, cucu nak tumpang lalu. Pasal apa? Ada penjaga. Siapa yang bagi tahu tu? Kan? Banyak sangat khurafat yang ada dalam masyarakat kita. Sebab apa? Sebab mereka percaya kepada nenek moyang semata-mata. Nenek moyang tak salah. Dia pun orang serupa kita. Boleh jadi dia tahu, boleh jadi dia tak tahu. Yang tahu, Alhamdulillah. Yang tak tahu, kita pun ikut je. Baik. Jadi kembali kepada apa yang kita nak bincangkan. Hak percaya ular ke, hujan ke, hak tu nombor 2, nombor 3, bawah-bawah. Kunci paling utama ialah kita percaya kepada Allah. Kita percaya kepada Tuhan. Itu nombor 1 sekali dalam hidup kita. Kepercayaan kita kepada pencipta kita. Okey? Jadi apa kita nak percaya? Tauhid kita. Ayat ni sebab tu saya kata kita akan bincangkan ayat-ayat Quran yang berkait dengan kepercayaan. Ayat-ayat Quran yang berkait dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Jadi kita tahu Allah tu wujud secara fitrah, semua manusia tahu. Kalau kewujudan Allah ni dibuktikan secara fitrah, dibuktikan secara akal, dibuktikan berdasarkan dalil. Tiga-tiga tu ada, boleh dibincangkan. Satu demi satu kita nak bahaskan boleh. Secara fitrah, kewujudan Allah dah ada dalam fitrah manusia. Fitrah itulah yang kita dah sebut pada pertemuan yang lepas. Bila orang tanya kita tak pernah berjanji pun dengan Allah, tapi Allah sebenarnya dah ikat satu perjanjian dengan kita bahawa dia Allah Tuhan kita, kita mesti sembah dia. Lalu kita pun lahir di dunia, mungkin kita tak ingat, tapi fitrah kita ada. Fitrah kita akan mengajak kita kepada Allah. Itu Nabi SAW kata dalam hadis yang sahih, tidak ada seorang pun melainkan dilahirkan atas fitrah. Siapa? Fitrah kita tu yang suruh sembah, cari Tuhan. Ya? Lepas tu mana-mana manusia, bila dia hidup dalam hutan pun dia akan cari Tuhan. Cuma bezanya dia jumpa ataupun tidak. Semua manusia
Melainkan orang yang rosak fitrah dia, makin lama makin besar, dia pun rasa dia cerdik. Dia dah terlebih cerdik, akhirnya dia kata Tuhan ni tak ada. Sebenarnya kalau dia pada kecil, dia akan kata Tuhan tu ada, sehinggalah dia dipesongkan daripada fitrah dia. So kita ada dalil fitrah tentang wujudnya Allah. Kita ada dalil akal tentang wujudnya Allah. Sebagaimana saya sebut tadi, tidak ada sesuatu yang wujud melainkan ada pencipta dia, kan? Tidak ada sesuatu yang wujud melainkan ada pencipta dia. Jadi kalau kita ni wujud, kalau alam semesta ni wujud, mesti pencipta dia ada. Okey. Jadi wujudnya alam semesta ni adalah dalil wujudnya pencipta. Okey. Dalil wujudnya pencipta. Secara fitrahnya macam tu. Jadi kalau orang tengok alam semesta, dia tengok, Allah ni asalnya tak ada. Kemudian bila kita kata wujudnya alam, barulah wujudnya Tuhan, itu terbalik. Bila kita kata wujudnya Tuhan, secara automatik kita akan kata ini dalil wujudnya pencipta. Okey. Dan dalil Quran, dalil bukti yang saya sebut Quran dan sunnah tu, itu kita akan bincangkan nanti. So, pada minggu lepas kita dah sebut ayat ni, tapi saya hari ni kita nak bincang slow-slow lah. Mungkin minggu lepas tu saya duk fikir balik, berat juga. Hari ni pun agak berat juga, tapi alhamdulillah soal akidah ni kita pergi slow-slow, kita pasakkan betul-betul. Sebab apa? Sebab akidah ni dia kena seiring. Kita dengar, kita faham, dan nak masuk dalam hati tu kadang-kadang dia kena banyak kali ketuk, barulah dia jadi akidah. Kalau kadang dengar satu hari sekali, dua kali, jadi macam benda tu biasa je. Sebab tu dalam Quran kan, kalau cerita tentang akidah ni, tauhid, boleh kata hampir setiap surah Allah Ta'ala akan cerita tentang tauhid ni. Dia punya ketuk tentang tauhid ni, supaya hati kita ni rasa betul-betul berpegang teguh dengan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kita pergi kepada ayat yang pertama yang kita nak bahas hari ini. Jadi kita nak kata, sekali lagi saya sebut, kita nak membina keyakinan kita dengan bukti. Dan bukti kita adalah Quran dan Sunnah. Okay, saya pergi kepada ayat yang pertama. Nulis sikit hari ni. Pasal tak ada buku belakang lagi dah. Okay. Firman Allah yang pertama, qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul al-jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Liya'buduni. Pagi ni pun kita dalam kuliah tafsir pun kita cerita bab ni juga ni. Baik. Ayat ni famous. Saya sebenarnya tak perlu jelaskan untuk ajar, tetapi kita jelaskan untuk tazkirah, peringatan kita semua. Ni, kalau nak kata ayat ni tak tahu, saya rasa kita banyak kali dah dengar ayat ni. Tapi mimba bitazkirah, mengingatkan diri kita, maka kita ulang balik ayat ni, okay? Surah ni dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Surah Az-Zariyat surah nombor berapa? Berapa? 51. Surah Az-Zariyat surah 51 ayat 56. Ini ayat pertama yang kita akan bahas hari ini sebagai tazkirah, peringatan. Kalau nak ngajar, saya rasa macam saya sebut tadilah, terlalu banyak kali dah dengar ayat ni Ustaz. Banyak kali dah dengar. Tapi yang banyak kali itulah kita nak suruh faham banyak kali, supaya makin banyak kita dengar, makin kukuh pegangan kita. Baik, ayat ni adalah ayat yang menceritakan tentang
tujuan Allah cipta kita semua. Ayat ni. Okay? Tujuan Allah Subhanahu Wa Taala cipta kita semua. Apa maksud dia? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wama, dan tidak. Tak bekah ni. Ada warna lain. Ni hitam. Pun hitam juga. Ni biru. Okay. Dan tidak. Khalaqtu, aku ciptakan. Jinna, jin, dan manusia, illa, kecuali, liya'budun, untuk menyembah. Menyembah siapa? Ni di sini, ni. Kalau kita ngaji bahasa Arab, ni. Bagi tadi pun saya sebut. Kenapa ada baris bawah? Biasanya, kalau waw dengan nun, ujung dia baris atas. Kan? Kenapa biasanya, kenapa dalam ayat ini baris bawah? Sebab ni di sini menunjukkan nun al-wiqayah, iaitulah menyembah aku. Di sini Allah. Ni di sini ada makna liya'budu, ni menyembah aku. Aku ni kembali kepada aku yang di depan. Ya. Maknanya kita menyembah siapa yang ciptakan kita. Betul tak? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Aku ni siapa? Aku ni iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ni jelas, sangat-sangat jelas menunjukkan kepada kita akan tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Tidak lain dan tidak bukan. Dalam perbahasan bahasa Arab, kita akan tengok, bila kita tengok ayat ni, okey, Allah Subhanahu wa taala guna adatul hasr. Dalam bahasa Arab, adatul hasr ni nak menunjukkan hanya dia. Okey? Kita ngaji bahasa Arab, dia ada lafaz-lafaz, cara kita bagi tahu dan nak menunjukkan benda tu betul-betul itu saja. Sebagai contoh, kalau orang kata, hari ni siapa datang kelas? Dia pun bilang nama. Siapa dia? Fulan dia bilang. Okey? Tapi kalau dia jawab, kalau dia tanya, yang tu datang tak? Datang juga. Ni datang juga. Tapi kalau dia jawab, hari ni siapa datang kelas? Hari ni tak ada orang datang, kecuali 2 orang je datang. Contoh. Maknanya, ada kemungkinan ada orang ketiga, keempat, kelima ada? Tak ada. Sebab dia datang dengan an-nafyu wal ithbat. An-nafyu wal ithbat. Cerita panjang pula ni. Nafi kemudian isbat menunjukkan, ini panggil adatul hasr. Nak menunjukkan tidak ada melainkan dia. Tidak ada melainkan dia, maknanya memang ni sahaja. Okey? Jadi sama juga kaedah ni, kalimah la ilaha illallah pun sama. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maknanya hanya Allah sahaja. Berbalik kepada ayat ni, mana nafi dia? Nafi dia. Mana nafi? Ni, dan tidak. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Mana Allah nafi. Isbat mana? Kecuali untuk menyembahku. Berarti ada tak fungsi lain Allah ciptakan kita? Tak ada. Allah tak ciptakan kita untuk fungsi lain. Sorry to say. Sebab Allah Ta'ala kata macam ni. Tak, aku jadi atas dunia sebenarnya untuk aku membina bumi ni dengan lebih baik. Tak ada. Bumi tak lebih baik dengan kewujudan kamu. Makin rosak ada. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
kerosakan berlaku di muka bumi ni sebab manusia je. Kalau manusia tak ada, sistem bumi, ekologi dia ni akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Manusia tambah rosak ada. Ada fungsi lain tak manusia diciptakan ke atas muka bumi? Tak ada. Fungsi manusia diciptakan untuk menyembah Allah. Yang tu kita kata sebelum daripada tadi. Allah nak tengok kita ni, lepas dia cipta kita, dia nak tengok satu ni je. Yang lain ikut mu lah. Mu kaya ke, kamu miskin ke, Allah Ta'ala tak pandang. Mu handsome ke, mu tak handsome ke, Allah Ta'ala tak pandang. Mu keluarga bangsawan ke, keluarga orang bawahan, Allah Ta'ala tak pandang. Allah Ta'ala nak pandang satu je. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, aku tidak ciptakan jin dan manusia. Satu je, kecuali untuk menyembahku. Jadi Allah Ta'ala akan tengok tujuan kita diciptakan, itulah penilaian yang nanti Allah nilai kita. Allah akan menilai kita berdasarkan tujuan dia cipta kita. Okey? Bagi contoh lain lah. Kita ni ambil orang bekerja dengan kita sebagai apa? Contohlah, ambillah dia ni sebagai cikgu di sekolah kita. Bagi contoh, kita hire dia sebagai cikgu. Sebagai orang, kalau ada sekolah kita hire. Cikgu ni bagus. Bagus dia sudah apa? Dia sampai sekolah, dia pergi buat kerja tukang kebun. Betul-betul kan pasu apa tanah kerja kebun. Lepas tu dia pergi kantin, dia jadi tukang masak pula. Bagus, rajin sungguh cikgu ni. Tapi dia punya maksud asal dia tak masuk kelas ngajar. Agak-agak cikgu ni kita panggil cikgu yang baik ke? Dia mungkin baik pada benda lain, tapi dia tak baik pada tujuan asal kita bagi kerja kat dia. Inilah salahnya manusia kadang-kadang. Dia menilai baik bukan pada tujuan asal. Dia tengok Bill Gates ada yayasan Bill Gates. Bantu orang-orang miskin seluruh dunia. Bukan sikit-sikit, berbilion dia bagi. Kita ada yayasan Jackie Chan. Jackie Chan ada yayasan kebajikan dia. Dia bantu kanak-kanak seluruh dunia. Kita ada UNICEF, kita ada WWF. Ya ke? Hak binatang tu apa? Nah, kalau wrestling pun ya juga tu. Saya maksudkan hak jaga bab binatang tu. Kita ada macam-macam orang buat baik. Tapi kalau dia baik sekalipun dengan seluruh manusia, tiba-tiba dia tak sampai maksud tujuan nombor satu ni, dia tidak akan dinilai baik di sisi Allah. Pasal Allah dah kata, tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk menyembahku. Jadi Allah akan nilai kita baik bila kita baik dengan Allah. Kemudian yang hak lain-lain tu baru akan menempel. Barulah kita akan menempel. Baru benda-benda lah. Kalau baik dengan Allah, barulah hak lain akan menempel. Dia baik dengan manusia, baik dengan binatang. Tapi kalau dia tak baik dengan Allah, yang lain pun tidak akan dikira sebagai kebaikan. Okey, yang lain tidak akan dikira sebagai kebaikan sebab maksud utama tak tercapai. Walaupun cikgu tadi, cikgu yang berdedikasi tu, bantu tukang kebun, bantu tukang masak, buat kerja pejabat lagi, pergi photostat tu, pergi photostat ni, semua dia buat belaka. Jaga pun duk cegak sekolah, cikgu tu mari tunggu jaga. Tapi dia tak mengajar. Kita nak simpan kau, kita nak buang cikgu ni. Kebaikan dia kita tak akan nilai. Pasal apa? Dia tak buat kerja utama. Tapi kalau dia mengajar bagus, dalam masa yang sama dia pergi tolong pula tukang kebun, dia pergi tolong pula orang kantin, dia jaga cikgu, dia pun mengajar bagus, orang kata cikgu ni boleh anugerah cemerlang. Betul tak? Sebab tugas utama dia clear. Nampak tak contoh dia? So kita hari ni, kita tahu tujuan asal Allah ciptakan kita adalah untuk sembah dia. Okey? Kita akan pergi pula kepada liya'budun. Kalimah liya'budun, untuk menyembah. So dia akan pergi soal akidah ni, kita bukan sekadar percaya, tapi kita bukan sekadar kenal,
Allah Ta'ala tak sebut aku ciptakan jin dan manusia untuk mengenaliku, tak. Liya'rifuni, tak ada. Allah Ta'ala bukan kata awwaluddin ma'rifatullah. Awal daripada agama mengenal Allah. Tapi dia padai dengan awal tu ya, kenal je. Semayang tak nak. Bolehkah lagu tu? Tak boleh juga. Sebab bila kita kata ibadah, liya'budun, ibadah ni kalimah menyembah, kalimah ibadah. Kalimah kita panggil liya'budun ni dia akan pergi kepada al-ibadah. Ibadah ni apa dia? Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Menyembah di sini adalah pergi kepada perkataan liya'budun, ada kaitan dengan ibadah. So macam mana kita nak memenuhi maksud tujuan hidup kita? Ialah dengan beribadah kepada Allah. Kalau sekadar kita beriman saja, kita tidak sembah dia, tak cukup lagi. Betul tak? Sebab tu dalam ayat ni ada dua tauhid. Kalau kita ngaji bab tauhid, dalam ayat ni ada dua tauhid. Rububiyah, uluhiyah. Faham dah rububiyah, uluhiyah? Mana tauhid rububiyah dalam ayat ni? Ahsantum, khalaqtu. Tidak aku ciptakan. Banyak petok sekejap pula. Tubik tiga segi jadi cerita lain. Khalaqtu, aku ciptakan. Di sini menunjukkan pencipta kita adalah Allah. Ini tauhid tak? Tauhid. Tauhid apa? Rububiyah. Liya'buduni, menyembahku. Menyembah aku. Aku ada di sini. Ni, tu di sini. Aku dan aku. Dua-dua ni kalimah tunggal. Ni di sini menyembahku. Kalau ramai dipanggil na. Tapi di sini Allah Ta'ala guna kalimah mufrad, liya'budu ni. Kalau bahasa Arab, kalau kita kata satu, ni lah. Ya, satu, ya. Ismi. Ni liya'budu ni tu. Ni tu. Satu. Kalau ramai, na kan. Allah ni kadang-kadang dia guna dua-dua. Na pun dia guna, ni pun dia guna. Tapi dalam ayat ni secara spesifik, Allah guna kalimah ni. Pasal apa? Di sini ada tauhid. Okey? Dalam ayat lain Allah guna kalimah khalaqna, nazzalna. Tapi dalam ayat ni Allah guna dhamir mufrad. Mufrad. Khalaqtu, tu ana, satu. Ni satu. Pasal apa? Ayat ni nak suruh kita mentauhidkan Allah. Allah Ta'ala, even Allah tak guna dhamir jamak di sini. Allah guna kalimah satu je. Okey? Jadi ada dua tauhid. Di sini kita panggil ar-rububiyah. Sini kita panggil uluhiyah. Ini faham tak ni? Okey? Kembali kepada menyembah. Uluhiyah ni ada kaitan dengan ibadah. Yakni kita bukan sekadar mengesakan Allah dengan kenal. Sebab tu dalam kalimah yang lain, tauhid rububiyah ni juga dipanggil tauhidul ma'rifah. Hak ni dipanggil tauhidul ibadah. Tauhid rububiyah juga dikenali dengan tauhidul ma'rifah. Tauhid uluhiyah juga dikenali dengan tauhid ibadah. Apa maksud ma'rifah dengan ibadah? Ma'rifah ni kenal. Ibadat ni sembah. Setakat kita kenal, oh Allah ni memang dia yang cipta langit dan bumi. Tu baru kenal. Berapa ramai orang ni dia sampai kepada hakikat makrifat baru. Dan lalu dia kata, aku tak perlu sembah pasal aku dah sampai kepada darjat hakikat makrifat. Itu adalah kebohongan yang nyata. Sebab apa? Sebab ayat ni Allah kata kalau setakat kenal tu tak pada lagi. Boleh faham tak? Kalau kenal, semua orang kenal. Fir'aun pun kenal. Kenal Allah Fir'aun.
Dia kenal, cuma dia tidak beribadah, tidak tunduk kepada Allah. Orang musyrikin kenal Allah. Berdasarkan ayat Quran, dia kenal Allah. Dia kenal Allah. Tapi dia tak sembah Allah. Itu masalah dia. So, ibadah ni adalah penyembahan. So, kalau kita nak memenuhi maksud tujuan hidup kita, jangan sekadar jadi orang yang kenal Allah, tapi kita kena jadi orang yang sembah Allah. Itu baru maksud dia. Kalau sekadar kenal, nescaya binatang lebih baik daripada kita. Sebab binatang dia bertasbih, kita dah sebut pada minggu lepas. Binatang tasbih banyak pada kita. Binatang di laut, di darat, burung, semut, pokok, semua ni bertasbih. Tapi dalam soal ibadah kepada Allah, maknanya buat sesuatu dalam erti kata yang dituntut oleh Allah, kita kena melakukan dengan lebih baik. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila bercakap tentang ibadat, baru ada banyak ayat hari ni. Boleh tak? Boleh ikut dah ni? Boleh insya-Allah. Tazkirah ni moga faham lah dah ni. Orang ngaji lama dekat ni. Saya segan nak mengajar ni. Baik. Ibadat. Kita pergi lihat budun, kita pergi kepada ibadat. Apa itu ibadah? Macam mana kita nak fulfill maksud ciptaan kita ni? Kita nak memenuhi maksud tujuan hidup, lalu kita pun nak beribadah kepada Allah. Okey? Jadi mesti ada kelaziman antara dua ni. Antara kita dengan Allah ada benda yang kena melazimi. Barulah dinamakan ibadat. Apa dia? Ibadat. Kita kena buat dan Allah kena redha. Baru dia jadi ibadat. Kalau kita buat Allah Ta'ala tak redha kat kita, tak sampai maksud kan? Betul tak? Bila kita buat sesuatu yang Allah redha dan sesuatu yang Allah suka, barulah nama dia ibadat. Kalau tidak, no point kita buat, Allah Ta'ala tak suka. Faham tak ni? Kan? Sebagai contoh, kita ambil lah antara anak dengan ayah. Anak yang taat, dia buat apa yang ayah dia suka. Kalau anak tu buat apa yang ayah dia tak suka dalam erti kata yang benar lah, ayah yang baik lah dia ni, maka dia tidak dikira anak yang soleh. Betul tak? Sama dengan Allah. Malah lebih lagi. Kalau seseorang tu buat sesuatu mendatangkan redha Allah, itulah namanya ibadah. Tapi kalau dia buat sesuatu Allah tak redha, walaupun dia panggil, dia panggil benda tu ibadat, tapi tak sampai maksud dia. Kerana maksud dari ibadah adalah mendatangkan redha Allah, memenuhi tujuan ciptaan. Sebab tu, kalau mengikut takrif, apa itu ibadah? Ibadah ialah, ini boleh tulis ni, ismun jami'un, satu nama yang merangkumi apa sahaja yang Allah suka dan Allah redha. Satu kata nama yang merangkumi semua yang Allah suka dan Allah redha. Nak tulis tak? Kita tulislah. Ibadah titik dua. Okey. Kata nama, satu kata nama yang merangkumi segala apa yang Allah suka dan redha.
Titik. Maknanya dalam hidup ni, kalau kita nak beribadah kepada Allah, kita kena buat apa yang Allah suka dan apa yang Allah redha. Jadilah ibadat. Kalau kita buat apa yang kita suka, okey, apa yang Allah suka ni kan? Kalau kita buat apa yang kita suka, dan kita sangka Allah suka, dia jadi ibadat ke tak? Tak kan? Sebab apa? Sebab kita beribadat untuk memenuhi tujuan ni. Kalau kita beribadat ikut kita suka, sampai tak maksud tujuan ni? Tak sampai. So sebab tu hari ni, bila kita nak buat ibadat, kita kena tanya selera ke, kita tak kena tanya wahyu? Kita akan balik situ je. Kita hari ni nak buat satu amalan. Kita kata, ada orang kata, kita kan buat baik, takkanlah Allah Ta'ala tak terima. Takkan. Tu sangkaan dia tu. Takkanlah. Kita tanya, mana dalil? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita tanya dalil ni, bukan maksud kita nak menghalang orang buat ibadat, tidak. Ni ustaz ni dia kata suka sangat halang orang buat ibadat. Orang nak buat ibadat pun tak boleh. Bukan kita nak halang orang buat ibadat, kita tak halang orang buat ibadat, buatlah. Tapi sebenarnya apa yang kita buat, bila apa yang kita sedang tanya tu, ialah kita nak bantu dia supaya bila dia buat ibadat, dia pergi kepada apa yang Allah suka. Sebab kita hanya tahu apa yang Allah Ta'ala suka bila kita tahu dalil dia apa. Kerana dalil ni Allah yang bagi tahu. Kalau tanpa dalil, macam mana kita nak tahu betul dah Allah Ta'ala suka? Kita akan pergi kepada sangkaan. Ya. Saya sangka Allah Ta'ala suka ni kalau kita buat macam ni. Tu sangka. Mana dalil? Tak ada. Takkanlah tak terima. Tu sangkaan lah tu. Jadi tujuan kita tanya dalil bukan nak halang orang buat ibadat. Sama sekali. Sama sekali. Kita seronok orang buat ibadat. Kalau boleh kita nak tumpang duduk dengan dia dalam syurga nanti. Kalau dia masuk syurga, kita duduk di darjat yang bawah. Kita nak kata, ya Allah, dia dulu kawan aku tu. Kita pun tanya dia, mu tak ingat ke aku dulu atas dunia? Kalau dia berada pada kedudukan yang tinggi dengan sebab dia tu kawan kita, boleh tak dia bagi syafaat supaya Allah tinggikan darjat kita? Boleh, insya-Allah. Kita pun nak berkawan dengan orang-orang soleh ni. Tapi bila kita tanya dalil, bukan kita nak halang dia buat ibadat. Kita bimbang, ibadat dia tu dia buat penat, letih, tapi akhirnya sia-sia. Disebabkan apa? Sebab dia bukan apa yang Allah suka. Dia yang dia sangka Allah suka. Banyak ada orang buat dengan sangkaan. Ibadat ni buat dengan sangkaan. Banyak sangat orang buat dengan sangkaan. Lepas tu dia meletakkan hukum pada Allah pula. Takkanlah Allah Ta'ala tak nak. Betul tak? Sebab tu bila kita kembali kepada maksud ni, kita akan faham apa sebab kita beribadat. Kita tanya sangat nak ikut panduan Quran dan panduan sunnah. Sebab kita nak bila kita buat sesuatu untuk mendapatkan redha Allah, kita tahu dan kita yakin betul apa yang kita buat ni adalah apa yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu je maksud dia. Bukan tujuan nak bergaduh dah apa dah. Kalau kita kata, kenapa orang tu sambut kita tak sambut? Sambut apa pula ustaz tu? Nak masuk dah tu. Bukan. Nah. Aduh. Kenapa pula? Betul tak? Ada orang jawab macam ni. Ada dia satu gambar, dia kata, menyambut, kita sebut kan, menyambut Maulidur Rasul ni tidak memerlukan dalil yang sahih. Cukup sekadar hati yang bersih. Ayat dia wow. Wow ayat dia. Menyambut Maulid Rasul tidak perlu kepada dalil yang sahih, hanya perlu kepada hati yang bersih.
Kerana dengan cinta Rasul, cukuplah sebab cinta tu kita menyambut Maulidur Rasul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pernah tengok tak realiti sebenar? Kita ni tengok maulid tempat kita je. Acu Google tengok dalam YouTube tu. Tengok macam mana orang sambut maulid tempat lain. Dengan perarakannya, dengan lompak-lompaknya, dengan macam-macam benda yang dia buat. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia tak kembali kepada kaedah utama. Apa yang Allah redha? Okey, kita sayang kepada Nabi, betul? Dia pun sayang kepada Nabi. Soalnya sekarang ni, kita nak tunjuk kita sayang kepada Nabi dengan sangkaan ke dengan bukti yang nyata. Kita nak tunjuk kasih sayang kita. Kasih sayang kepada Nabi ni ibadat ke tak ibadat? Ibadat. Pasal apa? Sebab Allah suruh kan? Allah suruh tak kita sayang kepada Nabi? Allah suruh. Okay? Sehingga Nabi SAW pun sebut dalam hadis, dalam Quran pun ada. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja Nabi bawa, kamu ambil. Apa saja Nabi larang, kamu tinggal. Dan Allah Taala kata juga, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa taat Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Allah juga kata dalam Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau betul kamu sayang kepada Allah, ikutlah Nabi. Maknanya Allah suruh kita sayang kepada Nabi dan Allah suruh kita ikut Nabi. Betul tak? Jadi kalau kita sayang kepada Nabi, dapat pahala tak? Dapat. Tapi macam mana sayang kepada Nabi itu pun kena buat dengan dalil, bukan dengan sangkaan. Okey? Boleh faham tak tu? Malah lagi dalam-dalam cerita banyak, benda ulang, benda sama. Tiap-tiap tahu cerita benda yang sama je. Tapi kita nak sebut bahawa kita kena bina akidah kita dan ibadat kita di atas dalil, bukan sangkaan. Baru kita akan pergi kepada, sampai kepada maksud ini. Okey? Boleh faham? Okey, kita pergi ke lagi. Oi, 11:30 dah kita ni. Sata. Ada soalan nak tanya? Ya. Jadi apa yang dalil yang kukuhnya untuk kita mematahkan apa tu, hujah-hujah orang yang mengatakan dengan hati yang baik tadi Ustaz katakan, macam mana kita berdepan dengan hujah-hujah orang macam ni. Okey, soalan dia, kalau kita berdepan dengan orang macam ni, apa hujah kita nak patahkan dia? Soalan tu sebenarnya pada saya lah, sebelum kita pergi kepada berdepan dengan hujah dia, kita kena firm dulu hujah belah kita. Maknanya apa? Kalau kita tahu apa maksud kita menyembah ataupun mengikut sunnah Nabi SAW, dan kita ajak dia mencintai Nabi SAW sebagaimana para sahabat cinta kepada Nabi, dengan secara automatiknya hujah dia terbatal. Boleh faham tak? So kita kata macam ni lah mudah. Kita sayang kepada Nabi, betul? Sebab Allah suruh sayang kepada Nabi. Macam mana sayang kepada Nabi tu? Okay, contoh yang paling baik sayang kepada Nabi. Okay. Contoh paling baik sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat Nabi. Mereka lah orang yang paling sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah mereka ni, Umar radhiyallahu anhu, bila dia kata, tidak ada yang lebih aku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang lebih dia sayang
daripada semua orang kecuali dirinya sendiri. Nabi kata tak lagi, belum lagi. Sehingga Nabi ni dia sayang lebih daripada sekalian manusia. Lepas tu Umar pun radhiyallahu anhu kata, tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai daripada semua manusia, termasuklah diriku sendiri. Lepas tu Nabi baru kata, al-ana ya Umar. Sekarang ni baru betul. Jadi sahabat ni sayang kepada Nabi lebih daripada kita sayang. Okay. Kalau kita nak kata kita lebih sayang kepada Nabi berbanding sahabat, takkan. Jadi orang yang paling sayang kepada Nabi ni sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi macam mana cara mereka sayang kepada Nabi, cara itulah kita sayang. Macam mana sayang dia kepada Nabi? Ikut sunnah Nabi. Tu je. Sebagaimana Allah Ta'ala kata, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawa, ikut. Apa yang Nabi larang, tinggal. Oh, kalau dia kata kalau begitu habis tak boleh buat belaka lah kita. Tak boleh buat belaka tu sebab kita buat ikut selera. Kita buat, bila kita ikut selera, habis. Walhal, kata Abdullah ibn Mas'ud, tidaklah sebenarnya dihidupkan satu benda yang bukan sunnah, melainkan bersamanya matilah satu sunnah. Okey. Kita buat satu benda, ramai orang kata apa? Benda hak baik ni Nabi tak buat pun, apa salahnya? Kan? Apa salahnya? Ibnu Mas'ud kata, di saat orang buat satu benda yang Nabi tak suruh, bersamanya akan mati satu sunnah. Berartinya dia akan tinggalkan satu sunnah. Jadi apa sunnah dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jelas, fattabi'uni, ikut Nabi. Kalau kita tengok macam mana kalau kita buang orang ni, tidak kembali kepada asas ni, dia akan banyak cara dia mari lagi buat perarakan, buat jamuan, buat apa lagi? Buat majlis selawat, ada sampai letak kursi atas di tengah-tengah tu. Ada sampai lambai Nabi datang kepada dia. Sebab apa tu? Sebab kita tak pegang, tak ikat agama kita dengan apa yang Allah suka. Kita buat apa yang kita sangka. Bila kita leraikan ikatan tu, bila dia terbuka saja, dia bukan satu dua, berpuluh-puluh mari yang langgar semua disiplin. Sebab tu dia akan lagi kepada lafaz-lafaz syirik yang ada. Dia kata engkaulah yang tahu benda yang rahsia dan tersembunyi. Nabi Muhammad tak tahu benda gaib, tapi dia kata engkau tahu yang rahsia dan tersembunyi. Engkaulah yang menyembuhkan hatiku, engkaulah yang menyembuhkan jasadku. Nabi Muhammad bukan yang menyembuh, Asy-Syafi ni Allah yang maha menyembuhkan. Dia akan datang macam-macam. Pasal apa? Sebab kita ikut selera kita. Ada tak sahabat Nabi dulu buat macam tu? Tak. Kita lebih sayang kepada sahabat Nabi ke ataupun sahabat Nabi lebih sayang kepada Rasulullah SAW berbanding kita? Pasti dia orang. Jadi cerita panjang ni, benda ni tak akan selesai kalau kita tak baiki yang ni. Tu baru satu contoh. Banyak lagi benda contoh yang mana nak rawat dia bukan secara kes spesifik. Kita kena rawat asal usul, umbi dia, akar segala perkara, urusan. Ialah bila kita nak beribadat, kata kuncinya ialah apa yang Allah redha, suka dan redha. Dan apa yang Allah suka dan redha, kita tak boleh tahu melainkan melalui jalan wahyu. Dengan wahyu je kita tahu apa yang Allah Ta'ala suka. Iaitu Allah ni dia akan perintahkan kepada kita apa yang dia suka. Sama ada yang sunat ataupun yang wajib, maka itulah yang Allah suka. Kalau yang wajib Allah suka lagi banyak daripada yang sunat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi SAW pernah sebut dalam hadis qudsi riwayat al-Imam Tirmidzi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidak ada seorang hamba pun, kata Allah, mendekatkan diri kepadaku lebih aku suka daripada apa yang aku fardukan. Wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hamba tu buat apa yang disunatkan sehingga aku sayang kepada dia. Jadi kita tahu apa yang Allah Ta'ala suka dan sayang ni berada dalam syariat kita. Apa yang Allah fardukan, itu Allah sayang the most. Dan apa yang Allah Ta'ala sunatkan melalui perintah Nabi SAW, maka itu juga yang Allah Ta'ala sayang. So yang Allah Ta'ala tak sebut dia suka ke, dia sayang ke, dia benci apa semua, kekal sebagai benda harus. Buat apa tak apa, tak buat pun tak apa. Tapi kalau pergi kepada makruh, kepada haram, yang tu benda Allah benci. So kalau kita nak buat ibadat, kembali kepada apa yang Allah Ta'ala suka dan apa yang Allah Ta'ala redha, tidak dapat tidak, mesti kembali kepada Quran dan juga As-Sunnah. Barulah kita akan sampai kepada maksud ni. Kalau kita tak main agak-agak lah, agak-agak kan, nanti besok kita kena tanya macam mana. Kita kena tanya, siapa suruh buat ni? Orang buat ikut skema. Kita ada skema. Dalam agama ada skema. Cikgu tanya soalan, masuk esok, dia jawab panjang tapi salah topik. Nah, zikir dia punyalah banyak, 1000 sehari. Ada sampai 1 juta sehari zikir dia. Tapi off topic. Hak Nabi suruh 33, lepas salat 33, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sehari 100. Subhanallah ya bihamdihi 100. Okey dah tu. Dia pergi bantai 1 juta sehari. Siapa suruh ni? Takkanlah dia main tu lah. 1 juta takkanlah Allah Ta'ala 33 Allah Ta'ala terima. 100 Allah Ta'ala terima. 1 juta takkan Allah Ta'ala tak terima. Maknanya sangkaan. Tapi kalau kita merujuk kepada hadis, Nabi SAW kata jelas, apa-apa amalan yang aku tak perintahkan di sisi Allah, maka Allah tolak dia. Nabi yang kata jelas, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa buat amal, aku tak suruh pun dia buat. Yang 1 juta tadi, Nabi tak suruh. Macam mana kita nak tahu Allah redha ke tak? Di sisi Allah, kata Nabi SAW, fahuwa raddun, dia tertolak. So kita kena fahamkan sahabat-sahabat kita di luar sana. Kita bukan nak menolak, nak membantah, nak menghalang, tak. Tapi kita nak ajak sama-sama mencari kepastian dalam beramal, supaya kita beramal di atas apa yang jelas dia disukai dan diredai oleh Allah. Dan untuk mencapai maksud ni, tidak dapat tidak, kita kena kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, bukan sangkaan. Okey, wallahu taala alam. Ya. Kita sebagai orang awam, apabila kita berdepan yang ustaz-ustaz yang menunjukkan pendirian dia dengan sunnah-sunnah, dengan dalil-dalil, macam mana kita nak pastikan dalil yang dipakai tu betul ke tidak? Pasal sometimes dia very convincing. Betul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini isu yang paling juga yang membimbangkan ataupun yang mencabar kita boleh guna mencabar. Maknanya apa? Kadang-kadang orang yang suruh kita buat sesuatu tu, dia bawa dalil juga, dan dalil dia very convincing. Maknanya kita dengar dia punya cakap tu meyakinkan kita betul Nabi suruh lagu ni. Jawapan dia, benda ni memang kena kembali kepada ahli-ahli ilmu. Ahli-ahli ilmu.
Macam mana kita nak kembali kepada ahli ilmu? Kita kena tengok ahli ilmu yang benar. Kita tak nafi, bukan hak kita kata salah tu 100% salah. Dia ada amal kebaikan. Dia ada amal kebaikan. Dia orang soleh, mungkin solat berjemaah 5 waktu dia lebih baik daripada kita. Mungkin semayang malam dia lebih baik daripada kita. So kita bukan kata dia 100% salah, tidak. Cuma dalam menilai hujjah, kita kena kembali kepada yang asas dan benar. Kadang-kadang yang mengelirukan kita ialah apabila dalil yang diberikan di luar daripada konteks dan maksud sebenar. So di saat itu kita pun rasa dia sebut hadis, kita rasa betul. Tapi bila hadis tu datang kepada orang-orang yang berilmu, rupa-rupanya dia tahu dia out of context, bukan hujah yang sebenar. Sebagai contoh, bila orang tu kata zikir 1,000,000 kali, kita kata zikir 33 atau 100 kali. Dia berkata, bukankah Allah Ta'ala kata dalam Quran, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Baca ayat Quran. Zikir tu kan mendamaikan jiwa. Jadi apa salah kita zikir sampai 1,000,000? Kerana Allah kata sesungguhnya zikir itu mendamaikan jiwa. Bukankah dia bawa dalil? Tak? Dia pula zikir pula selawat. Mari pula selawat. Man salla alayya wahidan sallallahu alaihi biha 10. Aku selawat 1,000,000 kali. Allah Ta'ala kata kalau 10 pun, atau kalau 1 pun, Allah gandakan 10. Kalau 1,000,000 lagi ya. So very convincing dah. Sebab tu dalam agama ni, kita tak boleh ambil out of context. Kalau Nabi kata tadi umum, kekalkan secara umum. Makna kalau kamu nak selawat sebanyak mana, kita terima, tak ada masalah. Tapi bila menetapkan 1,000,000, isu dia pada 1,000,000, bilangan tertentu. So bilangan tertentu tu mesti ada hujah dan dalil. Kalau tidak, kamu telah menyaingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kamu ni orang yang nak letak sesuatu dalam agama ni, dia mesti ada authority. Okey? Orang yang nak letak sesuatu dalam agama mesti ada authority. Sebagai contoh saya sebut perlembagaan kita. Orang nak letak sesuatu dalam perlembagaan, boleh suka hati tak? Tak boleh. Kena daripada yang berautoriti. Tu pun kena ada 2/3 sokongan majoriti dalam parlimen. Baru boleh tukar perlembagaan negara. Dalam agama, sorry to say, walaupun 2/3 majoriti umat nak tukar perlembagaan agama, tak boleh. Agama ni yang boleh autoriti letak sesuatu boleh atau tidak, halal ke haram dalam agama, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tugas dia menyampaikan sahaja. Kalau Nabi sebut tu kerana Allah wahyukan. Okey, even Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan autoriti dalam mutlak, maknanya kalau Allah Ta'ala tak suruh, Nabi tak boleh pandai-pandai suruh. Sebab tu apabila orang tu tiba-tiba dia kata selawat 1,000,000 kali dapat pahala sekian-sekian, that mean dia telah meletak dirinya sebagai orang yang berautoriti dalam agama, dan itu adalah salah. Tak boleh ha? Maknanya kamu kata betul dalil allazina amanu wa tatma'innu qul, kamu bawalah 1,000 dalil pun, tapi apa yang kamu buat ni adalah sesuatu yang menyaingi autoriti Allah Subhanahu wa taala. Yang tu tak boleh. Dan Allah tak suka. Okey? Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas kata kepada kita. Allah Taala apa sebut kepada kita? Wa ma atakumur rasul fattabi'u. Wa ma nahakum anhu fantahu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jelas, ikut je. Jangan kita letak diri kita sebagai badan autoriti. Boleh bawa benda lain. Cuma satu, bagi orang awam ni saya nak pesan satu je lah. Betul Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kamu ni akan dapati perselisihan yang banyak. Okey?
Dan di saat itu berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Mana tengok hadis Nabi dan tengok perbuatan sahabat Nabi. Cumanya kita ni kalau kita tak tahu hadis Nabi, kita tak tahu perbuatan sahabat, yang itulah yang banyak kita kena tipu. Sebab perkataan dia meyakinkan. So dalam, kalau kita dah tak tahu dan pasrah dah, tak tahulah ustaz, dia kata saya ni ikut je hak jurayat tu pun ustaz juga. Ya, betul tak? So kalau kita dah sampai tahap kita tak tahu dah, kita buntu dah, ustaz tak tahu kat mana, di saat tu jangan lupa kita masih memiliki Allah Azza wa Jalla. Minta dengan dia, sungguh-sungguh ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Minta dengan Allah. Dan hidayah ni Allah Ta'ala akan bagi kepada siapa yang dia kehendaki, walaupun berada di sekeliling orang yang kufur. Kita ni kurang-kurang beriman belaka dah, alhamdulillah, kita hanya confused dalam bab-bab ni. Tapi Allah ni kalau dia nak bagi hidayah, even di kalangan semua orang kafir, seorang-seorang tu nak bagi hidayah, boleh bagi Allah. Tak? Cerita Asiyah isteri Fir'aun, cerita Masyitah tukang sikat, keliling dia orang kafir, beriman. So kalau Allah nak bagi hidayah, kita jangan lupa yang tu. Bergantung, berharap, bertawakal, minta dengan Allah petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Dan antara doa salafus salih, ya Allah tunjukkanlah kami kebenaran sebagai kebenaran, dan tunjukkanlah kebatilan sebagai kebatilan. So memang ilmu kita tu terbatas, banyak benda yang lagi yang kita kena belajar. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian kita banyak belajar dengan orang tu ABC, kemudian buat bandingan. Dalam masa yang sama, minta petunjuk dengan Allah. Okey. Jangan letak kebenaran tu pada kita, tak. Jangan. Saya sendiri pun bukan kebenaran tu duduk pada saya, tak. Minta dengan Allah. Ada orang ilmu dia tinggi, hebat, mengajar, nulis kitab, tapi akhir hayat dia Allah Ta'ala palingkan dia. Ada. So bukan kita yang memiliki kebenaran. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datang dari Tuhan kamu. So kita minta petunjuk Allah agar Allah Ta'ala pandu kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ni. Okay, itulah benteng terakhir kita. Jaga tauhid, ikhlaskan niat, minta dengan Allah betul-betul, insya-Allah. Andai kata kita tersalah juga pada masa tu, tersalah lah. Okay, boleh jadi andai kata tersalah. Mudah-mudahan tauhid yang kita ada ni menyelamatkan kita. Okay, andai kata tersalah lah, jangan sampai tergelincir bab tauhid. Okay. So soal zikir amalan tadi, 1 juta ke 100 kali ke 10 kali, itu okey lagi lah, sebab dia hanya bersifat amali. Tapi kalau sampai kepada kepercayaan, akidah, menyaingi rububiyah, kita buat ibadat pula, minta tolong dengan dia, doa kepada orang mati dalam kubur dan sebagainya, yang tu boleh sampai ke tahap maksud tujuan ibadat secara asasnya bertentangan, tu habis. So kita minta keselamatan dari Allah. Ada zikir pun, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik dalam keadaan aku tahu. Aku tahu, tiba-tiba buat syirik, aku berlindunglah dalam keadaan tu. Tapi kalau aku tak tahu, ya Allah, aku minta ampunlah pada apa yang aku tak tahu. Okay? Gitulah. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi soalan? Tak ada dah. Faham dah? InsyaAllah. Doalah, banyak berdoa. Taufik ni kita pun tak tahu, tuan-tuan. Kita tak tahu. Kadang-kadang kita dulu macam-macam. Sebelum kita belajar, macam-macam kita buat. Tapi takdir Allah, kita datang kepada pengajian yang
meninggikan Quran dan Sunnah, baru kita nampak. Andai kata kita melangkah pada langkahan pertama kita, pergi kelas tu, pergi kelas orang lain dah. Tu taufik lah nama dia, taufik, hidayah tu. Boleh mari kelas macam ni, alhamdulillah. Ada ramai orang nak pergi ke kelas, tapi waktu dia melangkah, Allah taufikkan dia pergi ke kelas orang yang tidak cerita Quran, tidak cerita Sunnah, cerita penglipu lara, kemudian dia terjebak dalamnya, rasa pula ustaz dia tu betul, kemudian payah nak berpindah. Ada taufik nama dia. So kita minta dua-dua, taufik dan hidayah. Mana Allah Taala nak kita ke channel kita apa? Allah Taala nak lorongkan kita kepada jalan kebenaran. Kadang-kadang kita pun, saya dulu mari kelas tu saja-saja je ingat. Tapi bila dah mari gini jadi faham. Asal-asal usul tu saja tak tahu pun. Boleh jadi gitu. Kan? Lorong. Salman Al-Farisi asal-asal jaga api, majusi lagi. Lepas tu dia lari daripada keluarga dia, pergi dengar orang Nasrani. Daripada Nasrani, tok guru dia Nasrani hak betul. Kata nanti akan tiba hak akhir zaman begini-begini. Mati tok guru tu, cari tok guru lain pula. Jumpa Nasrani hak betul juga. Sampai akhirnya dia, tok guru terakhir kata Nabi tu nak diutus di Mekah atau di Madinah. Dia pun cari-cari orang, pergi bayar upah supaya dibawa ke Madinah. Salman Al-Farisi. Kan, tahu cerita dia kan? Sampai tengah jalan, kena tipu. Kena tipu, dijual. Daripada orang merdeka, bayar kepada kafilah dagang. Tiket untuk bawa ke Madinah. Kena tipu, kena jual sebagai hamba. Orang tu dapat upah ada satu. Kemudian jual pula dia sebagai hamba. 2 kali kawan tu untung. Jahat punya orang. Dia pun jadi hamba, kerja di kebun kurma di Madinah. Tapi dah nama taufik, Allah Ta'ala nak bagi hidayat kepada dia. Akhirnya bila datang Nabi SAW, Salman Al-Farisi ada di Madinah, kemudian dia beriman dengan Nabi SAW. Padahal, tengok macam mana perjalanan dia. Daripada Majusi, pergi ke Nasrani, dijual sebagai hamba, kemudian menjadi orang yang merdeka dengan keimanan kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala ni Maha Adil. Kita minta sungguh-sungguh dengan dia, i'malu kullun muyassarun lima khuliqalah. Ikhlaskan diri kita, betul-betul niat, ya Allah, tunjukkanlah aku kebenaran, ya Allah. InsyaAllah Allah lorongkan kita. Ni insyaAllah. Allahu Ta'ala alam. Oi, wak hari ni. Okey. Boleh insyaAllah. Jadi minggu depan bukan kelas kita lah, kelas kita minggu yang pertama dan yang kedua, setiap hari Khamis insya-Allah. Wallahu taala alam. Nanti kalau ada buku ni kita cari buku ni. Kalau tak ada buku pun saya akan tulis ayat Quran di depan ni, kita bahas ayat tu lah insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.